First, perlu perkenalkan diri tak cikgu? Saya Muhammad Izzanuddin dari pelajar Unisel. Saya nak interview cikgu soalan satu, latar belakang cikgu lah. Okey. Yang pertama, boleh tak beri apa nama cikgu? Full name cikgu. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Syafiqah, Nur Syafiqah. Okay, saya kongsi kepada dulu lah berapa lama cikgu mengajar dalam bidang ini. Okay, saya dalam bidang ini selama 7 tahun. Okey. Dan dari segi dalam ilmu tiga tu, saya kerja di sini dan diserapkan time intern. Oh, Time intern saya terus berserap menjadi seorang guru dan tiada pengalaman temuduga kerana saya memang intern terus kerja di sini lah. Okey, dari segi pengalaman mengajar dekat tempat lain, saya memang tak ada pengalaman mengajar dekat tempat lain sebab saya memang dari intern sehingga sini selama 7 tahun. Okey. Mungkin saya sekarang ni saya boleh cikgu sambung? Okey, dan sekarang ni saya memegang dan sekarang ni saya lah pembantu pengetua dan juga guru 6 tahun. Okey. Lepas tu saya akan tanya soalan 2 tentang buku KSPK Tunjang Komunikasi. Okey. Kemahiran membaca. Okey, soalan saya ialah bagaimanakah cikgu merancang dan melaksanakan aktiviti untuk membangunkan kemahiran membaca untuk kanak-kanak 5 tahun? Macam aktiviti membaca, tadikah kami tidak menggalakkan umur 4 tahun membaca. Sebab untuk 4 tahun, tadikah kami terkenal dengan belajar sambil bermain. So umur anak 4 tahun tu kami memang bagi main saja. Okay. Untuk dari segi membaca, kami selalu buat aktiviti yang berkaitan bermain. Untuk anak 4 tahun, selalunya kita orang buat kedal ABC. ABC tu kami buat aktiviti yang berunsur permainan untuk diorang akan seriasi. Kami akan buat bertepadu, cantumkan belajar bahasa dan juga warna. Contoh kertas tu huruf A. Okey, kertas merah huruf A. So kawan anak murid tu kena cari huruf A kecil. So diorang kena pairkan A besar dengan A kecil. Untuk 4 tahun selalunya kami buat macam tu lah. Sebab 4 tahun dia dah first time sekolah, dia belum ada pendedahan dari segi membaca, dari segi kenal huruf ABC pun orang tak kenal. So memang kami akan buat macam tu lah. Okey, untuk soalan jelas. Untuk soalan kedua, apakah kaedah atau strategi khas yang cikgu gunakan untuk membantu pelajar umur 5 tahun yang menghadapi kesulitan atau kesusahan membaca? Anak 4 tahun yang mana yang kesulitan, selalunya kami akan one to one dengan mereka. Maknanya waktu mereka bermain ke atau masa terluang, selalunya kami akan curi masa sekejap untuk one to one dengan mereka. Macam one to one dengan ABC lah. Okey? Jelas tak? Jelas? Sangat jelas. Lepas tu soalan ketiga saya nak tanya, bagaimanakah cikgu menyediakan pelbagai bahan bacaan untuk memenuhi kepelbagaian minat dan tahap bacaan kanak-kanak umur 5 tahun? Okey, untuk anak 4 tahun, selalunya kami yang akan bagi storytelling. Sebab anak 4 tahun tak boleh membaca, kita nak tarikkan minat mereka untuk membaca, kami akan banyakkan pelbagai storytelling, banyakkan sesi bercerita dengan mereka. Selalunya kami akan sediakan buku cerita yang ada gambar. Yang ada ataupun tentang haiwan, cerita dongeng. Sebab 4 tahun kan suka kisah fairy tale, dongeng kan. So kami akan ceritakan tentang dongeng lah. Sangat jelas. Ataupun tak imbas. Okey, sangat jelas cikgu teranglah. Lepas tu soalan yang seterusnya, bagaimanakah cikgu mengenal pasti tahap membaca setiap kanak-kanak
dan menyediakan bahan bacaan yang bersesuaian. Okey, macam mana kami tahap membaca? Okey, setiap 3 bulan kami akan menilai mereka. Ya, selama tempoh 3 bulan tu kami akan menilai dia punya membaca mereka. Contohnya kami akan buat penilaian one to one dengan mereka juga. Kami akan tunjuk huruf seperti ini huruf apa? Dia kata tidak kenal, kita buat itu huruf yang seterusnya, huruf B. Kalau huruf B pun tak kenal, kita sambung ke huruf C. Itu adalah kami akan ukur tahap dia punya tahap membaca dia lah. Okey, menyediakan bahan bacaan yang sesuai. Okey, selalunya anak 4 tahun. Ni 4 tahun kan? 5 tahun dengan 4 tahun. 5 tahun. Okey, kalau 5 tahun, kami akan buat apa namanya? Bahan bantu mengajar yang berunsur bermain lah. Kita akan wujudkan bahan bantu mengajar untuk bagi dia bermain. Sebab 5 tahun ni selalunya dia dah kenal suku kata kan, Eba, Echa, betul tak? Okey, macam yang tu kami akan buat, dia akan sebut BA, ba, dia akan bunyi je. Selalunya anak-anak yang macam 5 tahun ni ada juga yang tak kenal huruf. Kami still juga mengajar huruf juga. Sebab ada yang 5 tahun first time sekolah, kami still fokuskan pada huruf juga. Untuk anak yang dah advance, anak yang dah kenal huruf, baru kami proceed pada suku kata. Faham? KV. Adakah cikgu menyusun aktiviti membaca untuk menggalakkan pemahaman mendalam dalam kalangan kanak-kanak umur 5 tahun? Menggalakkan pemahaman mendalam dan dalam kalangan menyusun aktiviti Okey, dari segi aktiviti membaca, selalunya, dekat tadika kami ada buat satu program, iaitu program program membaca di rumah. Sama macam zaman sekolah rendah menengah dulu, kita ada pinjam buku dekat library, bawa balik. Lepas tu kita ada isi dekat buku nilam, betul tak? Sama juga macam tadika. Setiap minggu, anak-anak akan bawa balik buku cerita dan dia akan baca buku cerita dengan family dia. Bedtime story with family. So, hari Jumaat saya akan beri buku cerita. Bukan saya berilah, selalunya anak-anak yang saya pilih. Anak-anak akan pilih buku cerita yang diorang nak baca kat rumah. So, diorang akan bawa balik. Hari Isnin, diorang akan pulangkan semula dekat saya. Dan hari Jumaat saya akan serahkan buku yang another buku yang baru. Itu konsep yang kami guna dekat Tadika lah untuk menggalakkan pemahaman diorang lah. Okey, lepas ni saya akan move ke untuk soalan kemahiran mendengar dan bertutur. Boleh ke cikgu? Bagaimanakah cikgu memastikan bahawa aktiviti di dalam kelas dapat memberi penekanan kepada pembangunan kemahiran mendengar dan bertutur dalam kalangan kanak-kanak umur 5 tahun? Aktiviti di dalam kelas dapat memberi penekanan kepada pembangunan kemahiran mendengar dan bertutur untuk anak 5 tahun, betul? Betul. Betul ni Tu. Okey. Aktiviti kita perlu pastikan, contoh kalau kami mengajar, kami akan tanya mereka balik. Mereka dengar tak? Faham tak apa yang teacher ajar dekat kelas? Okey. Bila dia cerita semula, sebenarnya kita tahu dia punya kemahiran dia macam mana. Dia ceritakan semula apa yang kita ajar. Tapi bukanlah suruh dia explain detail. Just a simple explanation. Contoh, tadi teacher tunjuk gambar apa? Dia kata, ayam. Maknanya dia mendengar. Dia mendengar dan dia boleh cakap, oh, teacher tunjuk gambar ayam. Okay. Baru satu lagi. Teacher cerita, ayam tu apa? Ayam tu haiwan. So, bila kita tanya dia semula, so kita dapat tahu dia punya tahap mendengar dan bertutur dia, dan aktiviti yang kita sampai tu faham ke tidak dia? Boleh tak? Faham tak? Boleh. Jelas? Jelas cikgu.
Okey. Untuk soalan seterusnya, apakah kaedah atau strategi yang cikgu gunakan untuk menggalakkan kanak-kanak yang lebih pendiam untuk turut serta dalam kemahiran mendengar dan bertutur? Okey. Okey, untuk anak yang pendiam ni, kita kena selalu banyak berbual dengan dia, banyak bercerita tentang dia. Kita tanya dia minat dia apa. Contoh, okey, Zainuddin, makan apa tadi? Dia kata dia makan nasi goreng. Lepas tu tanya lagi, okey, Zainuddin suka main apa? Bila kita banyak tanya soalan dengan anak yang lebih pendiam tu akan rasa, oh, teacher ni best lah, banyak soalan. Baru dia rasa trust dengan kita, percaya pada kita yang cikgu ni baik dan boleh ajak berbual dengan dia. Selalunya sebab saya pernah ada juga anak murid yang pendiam. By the end of the year, dia dah bercakap banyak dah. Awal tahun tu dia pendiam sebab selalunya dia pendiam ni selalu dia tak trust kita, tak trust cikgu. Cikgu ni kan stranger bagi dia, bukan family. So bila kita banyak berbual dengan dia, dia akan lebih rasa selesa dan banyak bercakap dengan kita lah. Okey. Sangat jelas jawapan cikgu. Lepas, manakah cikgu menilai dan memberikan maklum balas terhadap kemajuan kanak-kanak dalam kemahiran mendengar dan bertutur? Maksudnya prestasi anak ni dari segi bertutur dengan mendengar, betul? Betul. Okey. Macam yang sama juga macam saya kata tadi, dalam tempoh setahun, setiap 3 bulan kami akan menilai mereka dari segi mendengar dan bertutur. Contoh, kalau saya bagi arahan, okey, Zainuddin pergi ambil kursi. Okey, kita pergi ambil kursi. Kalau dia boleh ikut arahan yang saya beri, maknanya dia boleh mendengar dan bertutur dengan baik. Kalau dia tak boleh mengikut arahan saya akan nilai mengatakan yang anak ini belum dapat mengikut arahan dengan baik. Dan saya akan maklumkan dekat ibu bapa dia, saya akan terangkan dekat ibu bapa dia yang anak ni, anak puan Zainuddin belum boleh mendengar arahan dengan baik. Dia kena dengar arahan satu je, angkat. Tentu. Okey. Kalau selalunya anak yang boleh mendengar dan bertutur ni, dia boleh dengar arahan dua arahan. Contoh, Zainuddin ambil sampah, buang dalam tong sampah. Selalunya ayat macam tu, maknanya anak tu boleh mendengar dan bertutur. Kalau anak yang belum boleh bertutur dan mendengar, selalunya akan bagi satu arahan je, angkat kerusi. Boleh ikut. Itu saya menilai lah. Okey, sangat jelas. Jelas tak? Sangat jelas. Kita terlalu laju saya cakap. Taklah, laju sangat cikgu. Bolehlah. Sangat jelas. Maaf, tersekat lah. Ulang balik. Sangat jelas penilaian cikgu tadi. Lepas tu, Okey. apakah cabaran yang biasa dihadapi dalam mengajar dan bertutur bagi kanak-kanak umur 5 tahun dan bagaimanakah cikgu atasi cabaran tersebut? Okey, untuk cabaran dari segi bertutur, macam kami banyakkan umur 4 tahun dan 5 tahun, speech delay dan juga pelat. Speech delay maknanya ada yang tak boleh cakap, ada yang pelat. Okey, untuk anak yang speech delay yang tak boleh bercakap, ya kami gunakan sign language. Contoh, nak minum, duduk nak minum. Okey. Cakaplah nak minum, nak makan. Lepas tu duduk tunjuk tangan dia. Tapi kalau untuk anak yang pelat, contoh dia akan sebut makan, matan kan? Matan. Okey, kita akan betulkan balik. Cakap dengan dia makan. Okey. Kita akan suruh sebut balik. Okey, ikut teacher. Makan. Betul. Okey, untuk anak yang macam tu, anak yang pelat ni kita kena betulkan dia. Okey, macam cabaran dia dari segi itulah, pelat, tak boleh bercakap. Itulah cabaran kami untuk mendidik mereka bertutur dan mendengar. Selalunya anak-anak yang speech delay dengan
pelat dia boleh mendengar. Cuma dia punya sebutan vocab dia tak banyak lagi lah. Kalau speech delay memang vocab dia tak ada. Dia akan ulang balik soalan kita. So itulah cabaran bagi kami lah, sebab dia akan ulang balik. Contoh, Saiduddin nak makan, dia akan ulang balik ayat kita. Saiduddin nak makan, dia ulang balik. Lepas tu tanya, Saiduddin dah kencing. Lepas tu dia akan ulang balik, Saiduddin dah kencing. Dia bukan bagi jawapan kat kita, dia ulang balik soalan tu kat kita. Okay, itulah cabaran kami lah untuk anak yang 4 dan 5 tahun. Okay, sangat jelas cikgu jelaskan lah. Lepas tu, adakah cikgu melibatkan kanak-kanak dalam aktiviti di luar kelas yang dapat memperkukuhkan kemahiran mendengar dan bertutur mereka? Memang selalu libatkan aktiviti dengan kemahiran mendengar dan bertutur. Contoh, masa saya ada 6 tahun. Kalau 6 tahun ni, dia suka main bola sepak. Kalau ni anak dia ikut arahan contoh bola sepak, menendang, masuk ke gol. Itu boleh. Tapi untuk anak 5 dan 4 tahun, dia belum faham rules main bola sepak, main bola keranjang, berlari, dia belum faham. So, saya akan buat aktiviti yang senang untuk dia. Contohnya kan, aktiviti perah sponge dalam botol air itu. Okay. Yang itu kan motor halus dia juga kan. Motor halus. Dan dia kata, okay, awak kena jalan dan perah. Okay, boleh ulang balik tak? Tak apa-apa dengar lah sekat-sekat. Line saya kadang-kadang laju and slow. Cikgu, sekejap Okay. Mana? Soalan yang tadi ke, cikgu? Tak, tadi awak dia cakap. Ulang balik soalan awak. Oh, yang adakah cikgu melibatkan kanak-kanak dalam aktiviti di luar kelas yang dapat memperkukuhkan kemahiran mendengar dan bertutur mereka? Macam saya cakap tadi lah, dalam aktiviti di luar kelas, memang kami akan libatkan kemahiran mendengar betul lah. Sebab bila kita main kat luar, mereka akan juga mendengar arahan kita dengan pertuturan kita. Guru akan memberi arahan pada mereka mengenai peraturan yang akan dilakukan. Contoh, nak main aktiviti perah botol air tu pun ada arahan dia kan, betul tak? Sebelum kita nak buat satu aktiviti, kami akan bagi arahan dulu, betul tak? Tapi arahan tu bergantung pada level anak murid. Okay, bergantung pada anak murid. Contoh kalau umur 4-5 tahun, kita kena bagi arahan yang mudah lah. Arahan mudah yang mereka senang faham. Sebab anak 4-5 tahun ni mostlynya speech delay dengan pelat. So kita kena bagi arahan yang mudah. Kita nak buat aktiviti kat luar ni lah. Okay. Lepas tu soalan dengar. Lepas tu soalan yang terakhir ni, untuk kemahiran ni, bagaimanakah cikgu membina persekitaran kelas yang menyokong perkembangan kemahiran komunikasi kanak-kanak umur 5 tahun secara efektif? Persekitaran kelas, kami akan bagi satu masa ataupun kami akan pairkan kawan dengan kumpulan kecil. Okay, contoh bila diorang main, kami akan pairkan satu kumpulan ada 3 orang untuk bermain Lego. So bila mereka bermain, mereka akan ada komunikasi. Contohnya, kalau ni lah saya nampak bila anak-anak ni suka main Lego kan, betul tak? Lagi-lagi anak lelaki dia bagi Lego, dia akan bina kapal. Tapi kata, jom kita buat gasing, jom kita buat kapal tak? So bila ada komunikasi antara 3 orang kecil ni, so dia ada akan membina persekitaran kelas tu untuk menyokong mereka untuk berkomunikasi. Lagi-lagi untuk anak yang pendiam. Anak yang pendiam, anak yang speech delay, anak yang pelat, memang lebih suka bermain dengan kawan yang kumpulan kecil. Kalau kumpulan besar, kita pairkan dengan kumpulan besar, anak-anak ni akan rasa terabai. Sebab yelah, mesti kita pairkan dengan kawan yang pandai bercakap. Lepas tu kawan yang tak boleh bercakap, tak boleh bercakap, betul tak?
So bila saya pairkan diorang main 3 orang saja, so diorang boleh komunikasi dengan 3 orang ni. Okay. Janganlah awak pair dengan kawan yang dia tak biasa main kan. Better pairkan dengan kawan yang biasa dia main. Ini cara saya untuk membina persekian lah. Lepas tu saya akan terangkan dekat anak tu, okay, kawan awak ni tak boleh bercakap. Awak cakaplah dengan dia. Kalau awak rasa dia tak faham, awak punya bahasa badan. Okay. Untuk macam anak yang pelat pula, saya terangkan dia, kawan awak ni cakap tak jelas. Awak janganlah ejek dia. Kita kena terangkan. Anak-anak ni kita kena banyak terangkan. Bila kita bagi explanation yang panjang, yang jelas, diorang faham. Tapi kalau kita dah kata kawan awak ni pelat, diorang tak tahu pelat tu apa. Bila kita terangkan pelat tu maknanya sebutannya tak jelas, awak tak faham apa dia cakap, so dia akan faham. Itu cara saya membina persekian kelas lah. Bila anak-anak ni faham, so kita punya persekian kelas tak okey lah. Okay, sangat jelas penjelasan cikgu. Lepas tu kita akan proceed ke kemahiran menulis. Okey, bagaimanakah cikgu membimbing kanak-kanak umur 5 tahun dalam pembangunan kemahiran menulis mereka, terutama dalam perkembangan idea dan struktur penulisan? 5 tahun, selalunya anak yang 5 tahun ni ada yang dah boleh pegang pensel dengan betul, ada yang belum boleh pegang pensel dengan betul. Okay, yang dah boleh pegang pensel dengan betul, kami akan guide dia, tunjuk dia, ataupun suruh dia copy huruf lah abjad. Okay, cuba buat bentuk A. Okay, A, awak kena buat bentuk segitiga, itu garis dekat tengah. Okay, tapi kalau untuk anak yang belum boleh pegang pensel dengan betul, kami akan buildkan motor halus dulu. Okay, motor halus dulu kami akan betulkan dulu. Bila motor halus dah okey, baru kami akan start scribbling, warna. Bila dia dah warna scribbling tu, baru boleh dia benda dengan betul. Okay, selalunya kami akan bagi marker pen lah, crayon, marker pen untuk bagi dia pegang pensel dengan betul lah. Kalau dia belum boleh pegang pensel, kalau dah boleh pegang pensel, okey lah. Okey, sangat jelas penjelasan cikgu. Lepas tu soalan seterusnya, apakah strategi cikgu dalam memberikan maklum balas yang konstruktif untuk meningkatkan kualiti tulisan kanak-kanak umur 5 tahun? Okey, maksudnya maklum balas dari mana ni? Dari segi macam nak meningkatkan kualiti penulisan kanak-kanak itu. Okey, macam nak betulkan dia punya tulisan lah, betul tak? Macam tu. Macam tu lah. Okey, strategi saya untuk bantu diorang menulis untuk meningkatkan umur 5 tahun kan. Okey, untuk nak 5 tahun, selalunya saya akan one to one tengok apa yang dia lemah. Contoh, saya akan saya akan nilai dia dulu. Okey, maknanya budak ini dia belum boleh pegang pensel dengan betul. So, saya akan ajar dia, saya akan bantu dia pegang tangan dia. Okey, kita kena bantu dulu, kita akan pegang, tulis huruf A. Terus huruf A. Lepas tu, kita suruh dia buat sendiri pula. Mula-mula kita guide dia dulu, kita pegangkan tangan dia. Lepas tu, baru suruh dia buat sendiri huruf A. Okey. Itu strategi saya. Ataupun saya akan buat dot line. Dot line. Dot line tu suruh dia ikut garisan putus tu. Okey, kalau dia okey, baru kita proceedkan dengan tulis huruf sendirilah. Okey. Adakah cikgu menggunakan aktiviti atau latihan tertentu untuk mengasah kemahiran penulisan secara teknikal seperti tata bahasa dan ejaan? Okey, macam kami tak gunakan buku tau. Sekolah kami tak gunakan buku latihan ke, buku tulis ke, tak ada. Hanya bagi orang bermain, sebab memang ketika kami bermain, kami akan bagi kapur. Kapur tu, kami akan suruh dia conteng dekat lantai.
lantai jalan raya tau, bukan lantai tadika di lantai jalan raya tu. Permukaan dia kan kasar kan. Bila dia kapur, dia suruh conteng apa-apa, tak kisahlah conteng apa-apa. Okay, bila dia conteng, so dia akan asah dia punya tulisan dia. Okay, ataupun marker pen tu yang whiteboard tu, kita suruh dia tulis huruf A dekat whiteboard. Okay, bila dia tulis huruf A kat whiteboard tu, so dia akan rasa macam best juga tulis whiteboard kat pencil dia halus tau. Bila kita bagi dia whiteboard, so dia punya grip tu bagus, so senang untuk dia tulis dengan betul. Okay, ataupun saya akan bagi dia crayon telur. Nanti awak google lah crayon telur. Crayon telur tu memang sesuai untuk umur 4 dengan 5 tahun. Sebab bentuk dia macam telur tau, crayon telur tu. So orang boleh tulis huruf dengan betul, pegang pun dengan betul. Macam tu lah saya buat. Sangat jelas penjelasan cikgu ya. Lepas tu soalan yang terakhir, bolehkah cikgu kongsikan pengalaman terbaik cikgu dalam membimbing kanak-kanak untuk menghasilkan penulisan yang berkualiti? Okay, pengalaman saya sebabnya saya ni cikgu 6 tahun tau. So saya memang bagi estimation kadang-kadang ada yang 6 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 1 tahun. Sebab saya 7 tahun memang ada 6 tahun, ada pengalaman mengajar 4 tahun. Untuk 5 tahun kan nanti saya mengajar selama setahun lah. Tahun ke tak? 18 tahun. Okay, macam pengalaman saya pernah dapat anak murid yang special, berkeperluan khas yang tak boleh pegang pensel. So untuk anak 6 tahun untuk pegang pensel tu agak cabaran sikit lah, sebab 6 tahun patutnya dah boleh membaca, dah boleh pegang pensel dengan betul. Tapi ini adalah anak special. Okay, anak special ni dia tak boleh pegang pensel dengan betul. So saya terpaksa ajar dia pegang pensel, tahu tak paper clip yang office. Tahu? Sekejap ya nak paper clip office. Tu. Okay, yang ini. Yang ini. Okay, saya akan ambil pensel, saya tunjuk awak. Ni adalah punya pengalaman lah. Okay. Take pensel. Ni pensel. Okay. Ni pensel. Okay. Saya akan buat macam ni. Dah tu. Ni yang besar punya lah. Saya ambil yang kecil. Bila kepik kan, dia orang akan pegang macam ni. Nampak? Ini saya kongsi kat awak lah. Nanti kalau awak bekerja sebagai guru tadika, untuk anak murid yang boleh pandai pegang pensel menulis, awak boleh macam ni lah. Gitu cikgu. Okay. Ini betul. Ini untuk anak yang motoris dah ada dah. Cuma tak kita pegang tadi grip je. Okay, awak boleh bagi paper clip office ni, awak sepitkan dia kat pensel dan pegang macam ni. Okay, kalau dia dah pandai pegang pensel dengan betul, baru awak removekan paper clip ni dan suruh pegang pensel dengan betul. Itu pengalaman saya lah, yang saya pernah ajar anak special lah. Sebab kakak-anak kami pun kadang-kadang terima juga anak special. Untuk 4-5 tahun pun kita boleh apply macam ni juga, kongsikan macam ni. Okay. Okay tak dengan penjelasan saya? Okay. Apa yang tercapai? Sangat jelas. So soalan kita dah habis lah. Sebab tadi dah tanya kan. So terima kasih lah cikgu untuk sudi masuk Zoom meeting ni. Okay, sama-sama. Kalau tak jelas bagi tahu tak, kalau jawapan saya tak sama macam soalan awak tanya tu, boleh maklumkan pada saya. Boleh? Okay, boleh. Okay, terima kasih cikgu. Okay, sama-sama. Hai cikgu. Hai cikgu. Cikgu dengar? Dengar. Alhamdulillah. Nama saya Inta Fahana binti Abdul Rashid. Saya nak interview cikgu. Sebelum tu boleh kenalkan diri cikgu? Hai, Assalamualaikum. Nama saya Zarifah binti Zainuddin.
atau lebih dikenali dekat tadika ialah Cik Ifa. Saya berusia 22 tahun dan saya adalah bekas student Diploma Early Childhood Education daripada Kolej Islam Antarabangsa, dan setakat ni pengalaman saya mengajar dah masuk setahun setengah lah. Sebab before ni saya taska, lepas tu baru tahun ni saya start untuk tadika macam tu. Ya, soalan saya pasal buku PSPK, Tunjang Komunikasi, tajuk Kemahiran Mendengar dan Bertutur. Bagaimanakah cikgu memastikan bahawa aktiviti di dalam kelas dapat memberi penekaan kepada pembangunan kemahiran mendengar dan bertutur dalam kalangan kanak-kanak 4 tahun? Macam mana aktiviti kalau untuk aktiviti kemahiran bertutur ni, kalau untuk tadika, sebelum kita buat aktiviti waktu pagi, memang kita akan adakan macam perbualan awal bersama kanak-kanak. Tak kisah kanak-kanak 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Jadi kita bermula dari situlah. Kalau untuk bertutur dengan komunikasi, kita dah start tanya dari pagi, apa awak buat semalam? Kalau semalam pergi sekolah, dia pergi jalan-jalan, macam bercerita dengan kanak-kanak kan. Sebab kanak-kanak ni kita faham dia nak attention, dan lagi satu dia lebih pada nak cikgu banyak bercakap dengan dia. Walaupun kanak-kanak tu macam susah nak bercakap ataupun masih bertutur yang tidak lancar, tidak berapa lancar, tapi dia tetap suka kalau cikgu menyoalkan macam hari ni dah makan, hari tadi datang sekolah naik apa, mak ayah hantar naik apa, naik motor ke, naik basikal ke, naik kereta ke, macam tu lah. Jadi memang setiap tadika lah dia memang akan adakan perbualan awal dengan kanak-kanak. Dan lepas tu bila dalam kelas, aktiviti yang kita gunakan untuk lebih banyak kan kanak-kanak dia bertutur adalah dengan mungkin dengan cara ni lah, mengenalkan ABC huruf 1, 2, 3 dengan umur 4-5 tahun ni kan. Sebab 4-5 tahun ni lebih kurang je cara pembelajaran dia. Sebab yang kita akan bezakan bila dia 6 tahun, baru kita akan macam nampaklah cara perbezaan dia kat situ. Tapi kalau untuk 4 dengan 5 tahun ni memang kita punya cara pembelajaran kita lebih kurang je, tak ada macam jauh sangat lah beza dia kan. Sebab ada juga 5 tahun yang masih tak kenal huruf apa. Jadi kalau saya sebagai cikgu, saya memang lebihkan bertutur ni banyak bercakap dengan mereka. Kita mulakan dengan aktiviti yang mudah lah. Lagi-lagi macam ABC ataupun nombor, perkenalan benda-benda macam tu, itu pun one of yang boleh bantu dia betulkan percakapan dia, pertuturan dia kan. Dan yang seterusnya, mungkin kalau sebagai cikgu kita kena banyak membantu untuk betulkan sebutan. Sebab kita faham ada 4 dengan 5 tahun ni masih macam kadang-kadang nombor 1 atu macam tu kan. Jadi kita cikgu kena tolong lah macam satu cakap satu-satu macam tu kan. Terpaksa mulut pun macam tu kan. Macam ada muka lah dengan kanak-kanak dia. Macam tu lah. Dia tak adalah banyak aktiviti yang berat. Cuma kadang-kadang untuk pertuturan, untuk bahasa ni, bercakap biasa, borak normal tu pun macam dah dapat bantu sebenarnya untuk ditambahkan suku kata dia ke, tambahkan peribahasa dia ke, maksudnya tata bahasa dia ke, betulkan sebutan dia ke, macam tu. Okey, terima kasih cikgu. Seterusnya, apakah cabaran yang biasa cikgu hadapi dalam mengajar kemahiran mendengar dan bertutur bagi kanak-kanak 4 tahun, dan bagaimana cikgu atasi cabaran tersebut? Okay, kalau cabaran saya, mestilah kalau kanak-kanak yang pelat lah, itu memang paling mencabar. Sebab kan kadang-kadang kanak-kanak ni bila 4 dengan 5 tahun ada yang tak boleh cakap betul, tak boleh cakap lancar. Kita cikgu pun susah tau, macam apa yang dia nak ni, tak faham. Macam bila ada nak mengadu pun, macam kawan buat pun dia tak boleh cakap tau. Dia macam just bagi sign language kan, macam jadi cikgu pun macam apa ni? Apa tak faham? Kenapa kawan tu buat apa macam tu kan? Jadi itu one of yang mencabar lah bagi saya. Sebab kita pun tak boleh nak faham kanak-kanak tau. Sebab memang nak faham manusia biasa pun susah kan. Apatah lagi kanak-kanak kan. Betul. Kanak-kanak ni pula kan dia macam masih lagi dalam fasa belajar kan.
Jadi bila dia nak luar something tu, itu yang mencabar bagi saya lah. Bila dia nak cerita ke, kadang-kadang bila kita berbual pun macam apa ni, tak faham lah dia sebut. Macam nak betulkan pun tak boleh sebab kita sendiri tak faham kan apa dia nak cakap, macam tu. Itu one of the yang cabaran lah. Lagi-lagi bila dah start masuk kelas, betul-betul macam nak formal belajar kan, lagi mencabar. Macam kita suruh dia repeat pun dia tak boleh. Dia macam sebab apa yang saya perasan, kanak-kanak yang ada problem dengan bertutur, kadang-kadang dia dengar, dia tak ada masalah dengan mendengar, tapi bertuturan dia yang ada masalah. Jadi bila dia ada masalah dengan bertutur, itu adalah sebenarnya lagi salah satu yang paling mencabar untuk setiap cikgu-cikgu. Sebab bila dia tak boleh cakap, lagilah macam mana kita nak bantu dia untuk dia nak dapatkan macam pengetahuan tentang mungkin ABC. Bila kalau dia tak boleh sebut A pun, macam mana kita nak tolong kan, macam tu. Sebab bila dia tak boleh bertutur adalah paling susah untuk dia menghafal juga sebenarnya. Kadang-kadang dia ingat bentuk, tapi bila kita suruh repeat tak boleh. Macam tu lah, itu cabaran lah bagi saya. Dan cara saya tangani mungkin kami cikgu-cikgu banyak macam saya kata lah sebelum ni, tadika kami kan ada ambil kanak-kanak khas dalam 2-3 orang lah. Jadi memang kita ada kerjasama dengan cikgu-cikgu terapi. Kadang-kadang kami cikgu-cikgu bila kami ada macam cabaran yang macam tu, kami terpaksa lah macam menanyakan cikgu terapi tu macam mana ya, kalau kita ada kanak-kanak yang macam dia masuk pertuturan ni, macam mana cara kita belajarlah sesama sendiri. Lepas tu mungkin dengan bantuan cikgu-cikgu senior yang ada banyak pengalaman kan, dapat tolong saya. Itulah cara saya tangani. Sebab saya pun adalah salah satu cikgu baru dekat tadika. Jadi saya tak adalah macam terus tak nak tolong lah budak ni, biar je lah, pandai-pandai lah dia kan. Takkanlah kita cikgu tak adalah macam tu. Jadi dengan cara tangani tu mungkin dengan kita belajar ilmu sama-sama dengan setiap cikgu. Sebab setiap cikgu pengalaman dia berbeza-beza kan. Kita dapat tolong each other, macam tu lah. Itu cara untuk tangani dia. Okey, sangat jelas penjelasan tu. Okey, seterusnya, adakah cikgu melibatkan pelajar dalam aktiviti luar ke kelas dapat mengukuhkan kemahiran mendengar dan bertutur mereka? Kalau macam tu sangat-sangat dapat, memang sangat membantu dan memang betul-betul dapat melibatkanlah kanak-kanak. Sebab kanak-kanak untuk 4 dan 5 tahun ni memang dia belum lagi fasa yang dah ready memang get to school, macam nak duduk, nak belajar betul-betul pandang papan putih. Tak ada. Dia orang memang belum, mereka belum lagi lah capai fasa tu, memang belum sampai lah untuk perkembangan umur dia pun. Sebab memang kadang-kadang 4 dengan 5 tahun ni masih lagi dalam exploration, macam nak explore lagi apa benda kan. Jadi memang kita akan bawa keluar dari kelas. Banyakkan main dekat luar pun sebenarnya dapat bantu pertuturan mereka. Bila main macam contoh tunjuk just random je, macam tu pokok apa, tu bunga apa, itu ada kucing, macam tu kan. Sebenarnya pun benda tu membantulah untuk pertuturan dengan pendengaran mereka. Sebab kalau kita tak ada inisiatif macam berborak random pun, kadang-kadang pun macam tak nak cakap, macam cikgu ni pun macam tak nak cakap saya pun tak nak cakap dengan dia, macam tu. Macam dia pun cakap je lah dengan kawan dia, boleh cakap cikgu, macam tu kan. Dan kalau kawan dia pun sama-sama pelat, macam mana nak bantu, mesti dua-dua pun terikut, macam macam tu kan. Jadi cikgu lah kena tolong, macam tu. Jadi memang pelibatan dia sangat merangsang lah sebenarnya kalau kita buat aktiviti banyak daripada dalam kelas sebenarnya. Okey cikgu. Kita pergi ke soalan seterusnya. Kemahiran mendengar dan bertutur sudah siap. Kemahiran membaca. Bagaimanakah cikgu merancang dan melaksanakan aktiviti untuk membangunkan kemahiran membaca umur kanak-kanak 4 tahun? Okay, kalau untuk 4 tahun, macam saya kata sebelum ni lah, kami punya tadika, memang kami punya main utama ialah belajar sambil bermain. Jadi kami memang tak adalah macam strict kan kanak-kanak 4 tahun dah kena membaca. Sebab kami faham ada certain tadika memang dah 4 tahun tu dah starting dah. Anak at least dah pandai, aku kata sa ke ba, sa, cha, macam tu kan. At least lah, macam ada certain tadika memang
saya ada pengalaman lah pergi tadika yang memang dia dah start untuk ibu 4 tahun pun dah kena pandai baca. Tapi untuk tadika yang saya kerja sekarang, kami tidak macam menekankan kanak-kanak umur 4 tahun, lagi-lagi umur 4 tahun, sebab saya faham 4 tahun ada juga yang macam even A, B, C pun mereka masih belum macam bentuk dia kan. Jadi kalau untuk membaca, saya memang lebih kepada ajak tengok buku cerita, bacakan, berbual tentang buku cerita tu. Itu saja. Dari situ pun sebenarnya dapat tarik minat kanak-kanak, sebab kanak-kanak ni nak rasa macam best juga baca buku sama-sama, duduk dengan teacher bacakan. Sebab kadang-kadang kanak-kanak ni bila kita macam tu pun mereka sendiri yang akan terus excited tau, macam lepas ni nak buku ni lah pula, nak teacher baca buku ni, nak buku ni, tak nak buku ni dah, macam tu kan. Walaupun dia tak boleh baca pun lagi, tapi dia macam nak teacher baca pula buku ni, macam tu. Itu one of the lah yang dapat bantu menarik minat mereka dalam bidang membaca tu. Walaupun memang kami tak tekankan lagi lah sebenarnya untuk umur 4 tahun dekat kami macam tu. Okey. Bagaimana cikgu menyusun aktiviti membaca untuk menggalakkan pemahaman mendalam dalam kalangan 4 tahun? Okey, macam mana saya menyusun? Bagaimana cikgu menyusun aktiviti membaca untuk menggalakkan pemahaman mendalam dalam kalangan 4 tahun? Okay, saya menyusun aktiviti membaca tu macam saya katalah, saya memang lebih kepada buku cerita lah kan, sebab saya faham kadang-kadang 4 tahun pun memang kalau ikut pengalaman saya pun memang ada yang still lagi sampai sekarang, even hujung tahun, nombor dan huruf pertengahan huruf ABC pun masih sangat susah lah untuk mereka kan. Jadi saya memang kebanyakannya saya pada buku cerita sajalah, saya yang bacakan, saya yang cerita, saya buat aktiviti tu based on buku cerita tu. Macam buku cerita ni, gambar ni, kita printkan gambar tu, kita macam mungkin colouring ke, kita tambahkan art and craft ke kan, kita buat based on buku cerita tu lah punya aktiviti macam tu. Daripada situ pun dapat tarik minat kanak-kanak, macam daripada buku ni teacher pergi print lah benda ni, teacher nak buat aktiviti dah, kita buat aktiviti dari ni ke, buku-buku ni ke, macam tu kan. Ataupun aktiviti yang paling simple lah yang saya pernah buat dengan mereka, ada satu buku cerita, tapi buku cerita tu dia based on macam tentang shape, bentuk diamond, bentuk segi empat semua tu. Jadi itu paling simple lah dalam saya tunjuk buku. Saya juga ajar mereka bentuk. Kadang-kadang 4 tahun kan memang perkembangan dia memang untuk bentuk-bentuk tu memang untuk 4 tahun lah kan. Jadi bila kita ajar macam tu, lepas tu buat pula aktiviti berkaitan bentuk. Cari macam saya cakap dengan mereka, cari satu bentuk bulat dalam kelas ni. Apa yang bahan yang awak nampak bentuk bulat? Mereka cari, excited lari tunjuk kan. Itu pun one of the yang dapat tarik lah minat daripada buku, boleh buat aktiviti. Daripada buku kita boleh main lah, lari-lari cari benda macam tu lah. Itulah antara aktiviti yang saya pernah buat lah dengan mereka macam tu. Okey, terima kasih cikgu. Yang tu kita pergi ke kemahiran menulis. Bagaimana cikgu membimbing pelajar umur 4 tahun dalam perkembangan kemahiran menulis mereka, terutama dalam pengembangan idea dan struktur penulisan? Okey, kalau untuk penulisan untuk 4 tahun saya rasa kita memang permulaan untuk 4 tahun. Kalau mewarna pun kita bagi dia crayon besar tau. Kita tak mulakan dengan, kami tak akan mulakan dengan pensel colour yang kecil-kecil, sebab kadang-kadang 4 tahun kita fahamkan cara genggaman dia, kekuatan jari dia masih ada yang belum kuat lagi. Jadi memang kita akan mulakan dengan besar-besar, pensel besar ke, colour besar ke, macam tu. Dan kami akan biasakan dengan, kalau untuk saya biasakan dengan ni lah, macam titik-titik tu, kadang-kadang tu cantumkan titik-titik tu, macam tu, macam huruf A, cantumkan huruf A. Sebab dari situ kan dapat bantu juga mereka untuk kemaskan lagi kan cara mereka tulis, cara mereka pegang pensel, betulkan cara mereka pegang pensel, macam tu. Aktiviti yang memang simple lah, sebab 4 tahun ni kita tak memang tak tekan lah, kalau ikutkan untuk pembelajaran kita tak tekankan pun, sebab
saya faham 4 tahun memang belum masanya lagi untuk nak belajar yang secara formal. Sebab tu saya pun kalau buat aktiviti dengan mereka, saya faham kalau diorang tak dapat ikut pun kita cuba, kita bantu dengan pegangkan tangan ke. Lepas tu banyakkan aktiviti sensori lah, dapat kuatkan motor halus mereka macam tu. Okay. Bolehkah cikgu kongsikan pengalaman terbaik cikgu dalam membimbing pelajar untuk menghasilkan penulisan yang berkualiti? So, pengalaman terbaik saya, kalau macam saya cerita hari tu lah, saya dapat tengok anak murid saya 4 tahun tulis nama mereka sendiri walaupun hurufnya terbalik, tapi itu adalah pengalaman yang terbaik lah saya dapat tengok. Sebab saya rasa macam bangganya mereka dah dapat tulis nama mereka sendiri walaupun terbalik-terbalik ataupun macam ayat apa hurufnya terlalu panjang sangat, I-nya panjang betul dari atas ke bawah kan, macam tu kan. Dan lagi satu yang pengalaman terbaik saya adalah bila saya dapat tengok mereka dah biasa untuk menulis. Sebab kita faham untuk 4 tahun memang masuk-masuk sekolah je, first masuk sekolah memang mesti akan penat lah teacher nak buat, penat lah, tak boleh lah teacher, saya tak biasa lah pegang macam ni kan. Mesti akan ada lah kita dengar seseorang macam cakap macam tu, komplain macam tu kan. Tapi bila dah lama kita nampak banyak buat aktiviti menulis, jadi mereka macam dah biasa. Sampai mereka pun macam, teacher, saya excited lah nak tulis nama sendiri. Saya dah tahu nak tulis huruf A, saya dah tahu nak tulis huruf E. Itu ada antara pengalaman terbaik saya lah, yang saya rasa macam wah, diorang dah pandai lah, diorang sendiri dah tertarik lah nak tulis. Sebab dulu mula-mula penat lah teacher, tak nak lah buat, penat lah, tak tahu lah nak tulis macam mana lah, macam tu kan. Jadi bila dia dah biasa, lepas tu dia sendiri excited nak tunjuk yang dia dah pandai tulis, saya rasa itu one of pengalaman terbaik saya lah sepanjang saya jadi cikgu untuk 4 tahun. Saya rasa seronoknya tengok anak murid saya pun excited dah nak pandai tulis dah nak. Lepas tu sampai dia orang pun macam cerita, tahun depan dah 5 tahun kita orang dah besar, kita orang lagi pandai tulis. Macam dia orang cerita kat saya kan, saya cakap comelnya semua macam tu lah. Itu pengalaman terbaik saya lah. Okay. Saya rasa pun saya dengar pun terbaik bagi saya pengalaman ni. Okey, terima kasih cikgu atas sudi apa panggil interview sama saya lah. Itu saja soalan saya. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama. Terima kasih juga sebab nak jemput saya dengan cikgu Teacher Fika, teacher lagi seorang yang IQ interview tu. Terima kasih juga sebab sudi nak datang hari tu, datang tadika Ceria Azhara. Terima kasih sangat. Saya mengalu-alukan lagi lah kedatangan awak semua. Okey cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Bye.